Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini kita akan bincangkan pasal spoiler manga Boruto chapter 60. Full manga Boruto chapter 60 akan rilis pada hari Selasa ini, iaitu pada jam 11 malam. Jadi sementara kita menunggu rilisnya full chapter 60, jom kita bincang dulu beberapa spoiler dalam video kali ini. Dan bagi korang yang tak sukakan spoiler, boleh skip video pada kali ini. Sebelum tu, bagi korang yang baru sampai ke channel Manpan Studio, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan button notification agar korang tak ketinggalan dengan video-video yang akan datang, dan teruskan support channel Manpan Studio ini untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. Okey, dah settle, jom kita mula. Berdasarkan spoiler yang saya dapat, manga Boruto chapter 60 akan berjudul Where You Belong, atau maksudnya ialah di sinilah tempatmu berada. Judul ini dikatakan merujuk pada hubungan Kawaki dengan seluruh keluarga Uzumaki dan warga Konoha. Muka depan chapter kali ini akan menunjukkan tentang karakter yang baru, iaitu Daimon, adik kepada Eda. Memanglah, sebab sebelum ni pun baru keluar je tentang watak Daimon ni. Jadi memang boleh dijangkakan lah pada chapter kali ni akan menumpulah tentang watak Daimon ini. Seterusnya, adegan pertama yang akan ditunjukkan dalam chapter ini adalah perbualan antara Sai, Shikamaru dan Ibiki yang sedang berbincang tentang sesuatu di atas bangunan Hokage. Shikamaru menunjukkan tali pinggang hitam milik Code dan berkata tali pinggang itu bernama Sumeto. Dia berkata mungkin alat ini adalah salah satu kemampuan yang ada pada Code. Lalu Shikamaru berkata lagi, iaitu menurut Amado, Code mampu berpindah secara instan dari tanda cakar yang dia lakukan ke tanda cakar yang lain, dan perkara itu sama atau boleh dianggap seperti Jutsu Hiraishin milik Yondaime, iaitu Namikaze Minato. Dari sini kita dapat tahu yang berkemungkinan Code ini tidak menggunakan jutsu ruang dan waktu disebabkan dia ada jutsu itu. Seterusnya, Shikamaru berkata adakah Code ini mampu menggunakan jutsu itu untuk merentas ke sesuatu tempat yang begitu jauh. Contohnya, Code berada di tempat yang lain, tetapi dia boleh menggunakan jutsu itu untuk berpindah ke tempat lain melalui tanda cakarannya. Lalu Sai berkata sekarang masih belum menjumpai info tentang tanda cakaran dalam desa Konoha. Tetapi di luar Konoha sudah ada 4 cakaran yang telah dilakukan oleh Code di sekitar tembok Konoha. Sai berkata lagi yang Code dan pasukannya mungkin sudah memulakan persiapan mereka untuk datang menyerang, dan pada bila-bila masa sahaja Code boleh muncul jika dia mahu. Seterusnya, Sai berkata yang dia sudah siapkan 3 kumpulan dengan anggota masing-masing untuk berwaspada dan bersiap sedia dengan serangan daripada pasukan Code ini. Dan dia juga masih mencari info untuk mengetahui di manakah keberadaan Code dan pasukannya. Kemudian Shikamaru menjawab yang kita kena berjaga-jaga kerana mungkin tanda cakaran yang telah dibuatkan oleh Code itu hanya untuk mengalihkan perhatian atau nak mempermainkan kita sahaja supaya termakan dengan umpan dari mereka. Disebabkan Shikamaru telah berkata yang mana jika para ninja asyik sibuk mencari tanda cakar itu, mungkin akan menyebabkan ninja dalam desa Konoha akan berkurangan dan akan memudahkan Code untuk menyerang desa Konoha jika perkara itu berlaku. Selepas itu, Ibiki pula berkata yang dia juga telah menerima laporan dari desa lain, iaitu di desa lain juga ada tanda cakaran yang sama di desa mereka, dan ninja di desa lain itu juga masih tidak mengetahui info yang jelas tentang perbuatan itu. Disebabkan itu, Shikamaru telah berkata yang nak menguruskan satu sisa kara ini nampaknya lebih menyusahkan dari apa yang dijangkakan. Walaupun 5 desa sudah bersatu, namun masih sukar untuk mengetahui tentang Code ini. Kemudian Sai berkata yang dia berjaya menangkap beberapa author kara yang sebelum ni pernah bekerjasama dengan kara. Tujuan Sai melakukan perkara itu adalah untuk mengetahui dan mencari info yang lebih banyak tentang kara, namun beberapa orang author yang telah ditangkap itu tidak dapat memberikan info yang penting tentang kara. Akhirnya Sai berkata yang Code ini menumpukan satu tujuan, iaitu menyasarkan Naruto, Sasuke ataupun Boruto. Dan Sai juga berkata yang dia akan memantau pergerakan dari Kawaki dan Amado. Okey, itu beberapa info yang saya telah dapat berkenaan dengan perbualan Sai, Shikamaru dan Ibiki. Seterusnya kita beralih ke info lain yang mana dikatakan dalam spoiler ini juga kita akan mengetahui info atau kekayaan yang lain pada Eda dan Daimon.
Dan rupa-rupanya kekuatan yang sudah ditunjukkan sebelum ni, dalam chapter sebelum ni, tentang Ada dan Daimon itu hanyalah sedikit. Dan masih ada banyak rahsia yang kita masih belum tahu tentang Ada dan Daimon ini. Dan info tentang Daimon dan Ada ni masih belum dijelaskan dalam spoiler ni. Jadi kita tunggu sajalah untuk chapter yang akan datang. Seterusnya kita masuk kepada info yang terakhir tentang Amado pula, yang mana dikatakan Amado telah mencipta satu cyborg yang baru untuk membantu desa Konoha menghadapi Code. Dan info ini pun masih belum jelas. Namun dari sini saya pernah buat teori dah sebelum ni, yang mana saya katakan Amado ini akan membantu Konoha dengan ciptaan-ciptaannya, disebabkan dia mungkin mempunyai satu muslihat supaya identiti dia tidak akan terbongkar. Adakah teori daripada saya ini akan benar-benar terjadi ataupun hanya semata teori? Jadi kalau dari sini pun kita nampak dah lah yang Amado ni telah membantu Konoha. Tetapi yang masih menjadi tanda tanya, adakah dia membantu Konoha tu dia sudah baik ataupun dia masih mempunyai muslihat dia yang tersendiri. Jadi kita tunggu sajalah untuk perbincangan yang lebih jelas tentang spoiler kali ini, tentang chapter yang akan datang, iaitu chapter 60. Dan inilah beberapa info yang telah saya dapat dari spoiler manga Boruto chapter 60. Jadi bagi korang yang nak tahu lebih jelas tentang chapter 60, korang kena stay tune dengan video yang seterusnya. InsyaAllah pada hari Rabu ini saya akan bahas tentang full cerita manga Boruto chapter 60. Dan sebelum tu saya nak hurai sikit pasal Code, iaitu tentang kekuatan terbaru ini, iaitu Code juga mampu melakukan satu jutsu seperti Hiraishin. Tetapi nampaknya jutsu Code ini lebih baik disebabkan dia mampu menggunakan jutsu dalam jangka masa yang lama dan panjang, disebabkan dia mampu berpindah ke suatu tempat ke tempat yang lain dengan tanda cakaran yang dia telah lakukan. Dan perkara ini amat membahayakan kepada desa Konoha kerana Code ini dengan mudah sahaja boleh datang ke Konoha, dan ditambahkan dengan dia mengetahui info yang banyak dari Ada. Jadi menurut anda, apakah yang akan terjadi dalam peperangan yang seterusnya tentang rancangan Code ini? Adakah perancangan ataupun ancaman ini boleh dikatakan akan menjadi ancaman yang hebat, ataupun ini ancaman yang sederhana sahaja? Dan inilah apa yang telah saya faham daripada spoiler ni. Untuk mengetahui dengan lebih jelas seperti mana yang saya sudah katakan tadi berulang-ulang kali, iaitu kita tunggu sahaja di chapter akan datang. Dan maaf kalau saya ada kesalahan fakta dan kesalahan kata dalam video kali ini. Dan maaf juga kalau info yang saya berikan ni tak cukup jelas, disebabkan ni pun hanyalah spoiler. Jadi kita jumpa di video akan datang. Teruskan support channel Mampan Studio ini untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang. Dan akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.